Hai semua, ini adalah satu lagi video yang saya buat berkaitan dengan projek tahun akhir untuk pelajar Bachelor Perakaunan UPM khususnya dan pelajar-pelajar lain yang juga perlu buat FYP, terutamanya pelajar yang membuat Bachelor dalam bidang kewangan dan perniagaan. Okey, dalam video ini saya akan terangkan tentang cara untuk membuat proposal. Cara yang saya tunjukkan ni adalah cara yang paling mudah. So saya harap ianya dapat membantu kamu. Okey, so ada beberapa perkara penting yang kamu tahu tentang proposal. Secara ringkas, proposal ialah kertas cadangan. Kertas cadangan maksudnya dalam proposal kamu kena terangkan apakah kajian yang kamu bercadang untuk buat. So, proposal mengandungi 3 bab. Yang pertama, bab pertama dipanggil pengenalan ataupun dalam bahasa Inggeris introduction. So, kamu kena tunjukkan secara umum apakah kajian yang kamu akan buat. Bab kedua ialah tentang kajian lepas ataupun literature review. Dalam bab ini kamu akan tunjukkan ataupun kamu akan analisis ataupun kamu akan review kajian-kajian lepas yang telah dibuat dalam bidang yang berkaitan dengan kajian kamu. Bab ketiga ialah bab berkaitan dengan kaedah penyelidikan ataupun research method. Bab ini, dalam bab 3 kamu kena tunjukkan teknik-teknik yang akan kamu gunakan untuk membuat kajian. Okey, saya akan terangkan lebih detail tentang setiap bab selepas slide ini. So, perkara ketiga yang kamu kena tahu ialah kamu hanya boleh buat projek ilmiah tahun akhir selepas proposal diluluskan. So, proposal sangat penting. Bila kamu lulus proposal, barulah kamu boleh buat final year project. Okey, kita lihat apakah yang kamu kena tulis dalam chapter 1, introduction. So, slide ini saya tunjukkan dalam bahasa Inggeris kerana kamu kena buat final year project nanti dalam bahasa Inggeris. Di UPM, pelajar Bachelor Perakaunan perlu menulis final year project dalam bahasa Inggeris. So, seperti yang saya sebutkan tadi, chapter 1, introduction ni ialah satu chapter di mana kamu kena terangkan secara ringkas apakah kajian yang akan kamu buat, skopnya, dan kamu kena tunjukkan juga bagaimana kamu mengorganisasi final year project kamu. Okey, saya tunjukkan kepada kamu. Dalam chapter 1, kamu kena menulis kurang-kurangnya 5 sub-chapter. So, yang pertama, kamu kena tulis background of the study. So, dalam background of the study, kamu kena tulis tentang isu-isu yang berkaitan dengan topik yang kamu pilih untuk buat kajian. So, contohnya kamu nak buat kajian tentang going concern opinion issuance ataupun proses auditor memberi pendapat going concern. So, perkara yang kamu kena tulis dalam background ialah kamu kena tulis isu-isu yang berkaitan dengan proses membuat keputusan going concern opinion. Kemudian perkara yang kedua, kamu kena tulis tentang definisi of main issues or variable yang kamu nak kaji. So, kalau kamu nak kaji tentang going concern opinion, so dalam chapter background ni kamu kena tulis apa itu going concern opinion. Kamu kena terangkan dengan agak detail lah, dan juga merujuk kepada auditing standard ataupun dan juga kajian-kajian lepas. Kemudian dalam background ni kamu kena juga justifies the importance of your topic or the title of your study. So, kamu kena justify bahawa topik yang kamu pilih adalah topik yang penting dan kajian kamu ni adalah kajian yang berguna. Jika topik yang kamu pilih tak penting,
maka kajian kamu bukanlah kajian yang berguna. Jadi tak sia-sia, tak perlu buat. Okey, perkara kedua yang kamu kena tulis dalam chapter 1 ialah problem statement. So, jika kamu belajar tentang research method, ada banyak penerangan tentang problem statement. Kamu akan dapati bahawa setiap author ataupun setiap buku menerangkan problem statement dengan cara yang berbeza-beza. So, cara yang paling mudah sekali yang saya pernah jumpa untuk ataupun berkaitan dengan problem statement ialah seperti unanswered question in your chosen research area. So, jika kamu pilih untuk buat research dalam ataupun tentang going concern opinion, ada banyak unanswered question. Contohnya, mungkin kesan jantina auditor kepada keputusan kesan jantina kepada going concern opinion issuance. Contohnya, mungkin belum dibuat di Malaysia. Itu satu contoh. Itulah unanswered question yang boleh yang boleh kamu gunakan untuk membuat FYP. Kemudian problem itu ataupun unanswered question itu boleh ditunjukkan secara general dahulu, kemudian ditulis ataupun ditunjukkan secara spesifik selepas itu. So, secara ringkasnya, problem statement yang paling ringkas ialah kamu tulis apakah kajian dalam bidang ataupun topik yang kamu pilih yang belum dibuat di Malaysia, di sesuatu konteks. Contohnya di Malaysia. Okey, perkara ketiga yang kamu kena tulis dalam chapter 1 introduction ialah research objective. Research objective ni kamu kena tulis dua level. Yang pertama general objective, yang kedua specific objective. Contohnya dalam general objective kamu nak buat ialah the determinants of going concern opinion issuance. Kemudian dalam specific objective kamu kena tulis this study akan uji variable 1, variable 2, variable 3 dan kesannya kepada going concern opinion issuance. So that is the specific objective. Kamu boleh lihat cara menulis proposal ni di dalam FYP pelajar-pelajar yang tahun yang lepas-lepas. So kamu boleh baca, kamu akan faham apa yang perlu ditulis, bagaimana idea-idea dikembangkan dalam FYP. Okey, perkara keempat yang kamu kena tulis dalam chapter 1 introduction ialah contribution of the study. So contribution of the study ialah apa gunanya hasil kajian kamu nanti selepas kajian itu disiapkan. So dalam accounting biasanya kita akan tunjukkan 3 kegunaan hasil kajian tu ataupun sumbangan kajian tu kepada akademik ataupun ilmu pengetahuan. Adakah dia menambahkan pengetahuan kita? Yang kedua, kepada praktis. Apakah kegunaan hasil kajian kamu kepada accountant? Yang ketiga, kamu juga boleh tulis apakah gunanya hasil kajian kamu itu kepada policy makers. Adakah kajian kamu akan membolehkan satu undang-undang baru dibuat ke, ataupun auditing standard baru perlu dibuat ke, ataupun peraturan baru boleh dibuat ke. Itulah contribution to the policy makers. Okey, perkara kelima yang kamu kena tulis dalam chapter 1 ialah structure of the thesis ataupun project. Dalam structure of the thesis or project ni kamu tulislah final year project ini akan diorganize seperti berikut.
apakah chapter 2, apakah chapter 3, apakah yang akan kamu tulis di chapter 4 and 5. Itu dipanggil organization of the thesis or project paper. Okey, itu chapter 1. So secara umumnya, chapter 1 ialah satu chapter yang menerangkan secara umum apakah kajian kamu. Okey, chapter 2 ialah literature review. Literature review ini adalah satu chapter di mana kamu buat ataupun kamu tulis kerana yang pertama, to know that there is a gap in the literature. Kamu tulis, kamu buat literature review tu untuk menunjukkan bahawa ada sesuatu yang belum dikaji dan perlu dikaji. Kemudian kamu buat chapter 2 ini juga untuk menunjukkan kepada readers ataupun pembaca bahawa kamu tahu tentang apa topik yang kamu nak buat. Kamu kena yakinkan pembaca bahawa kamu tahu tentang apa topik yang kamu nak buat. Jika kamu buat kajian tentang going concern opinion, kamu kena tunjukkan kepada pembaca ataupun examiner ataupun sesiapa juga yang baca kamu punya FYP bahawa kamu tahu tentang apa yang kamu buat. Ini ialah untuk meyakinkan reader bahawa kajian kamu adalah satu kajian yang mencapai tahap akademik yang tertentu dan hasil kajian kamu boleh dipercayai ataupun meyakinkan reader. Okay, so there are two purposes: to show that there is a gap in the literature, and then to show to the reader that you know about the topic that you have chosen or the subject matter. So dalam literature review, chapter 2 literature review ni, kamu mestilah sekurang-kurangnya ada 3 section. Yang pertama, kamu kena tunjuk review of previous literature. Prepare a literature metric table and show the research gap. So review of previous literature ni, kamu kena tunjukkan bahawa kamu dah baca dan kamu telah menganalisis kajian-kajian lepas yang berkaitan dengan topik ini. Paling elok ialah kamu prepare a literature metric table. Satu table yang menunjukkan tahun berapa, siapa penulis, apa objektif kajian, apa research method dan hasil kajian. Kamu kena senaraikan mungkin sekurang-kurangnya 10 kajian yang terkini dalam yang berkaitan dengan topik kamu. So bila kamu dah tunjukkan tu, kamu buat satu ringkasan dan kesimpulan tentang apa yang telah dibuat dan apakah gap ataupun apakah perkara yang belum lagi terjawab. Jadi gap itu kamu gunakan untuk membuat kajian untuk final year project kamu. Okey, yang kedua yang kamu kena tulis dalam chapter 2 ni ialah tentang dependent variable kamu. Kamu mungkin telah belajar tentang research method. Ada beberapa jenis variable. Yang paling penting ialah dependent variable. Dependent variable biasanya ialah fokus kajian kamu. So jika kamu punya kajian berkaitan dengan going concern opinion, so kamu mesti ada satu section yang perlu kamu buat untuk menulis tentang going concern opinion, definition of the going concern opinion, the importance of the opinion, factors surrounding the issuance of going concern opinion. Jika kamu buat kajian tentang financial performance ataupun company performance, so kamu mesti ada satu section berkaitan dengan perkara tersebut ataupun variable tersebut. Kamu kena definisikan apa itu financial performance, why financial performance is very important topic to know and to study. Kemudian apa factors that determine the financial performance dan lain-lain. And then perkara ketiga yang kamu kena tulis dalam literature review ialah independent variable. Independent variable ialah faktor-faktor yang mempengaruhi the dependent variable. Nanti kamu belajar dalam research method tentang dependent
independent variable. So jika dalam kajian kamu ada 3 independent variable, kamu kena tulis 3 section. Setiap section berkaitan dengan satu independent variable. So jika kamu ada final year project yang telah dibuat oleh pelajar tahun-tahun lepas, so kamu boleh lihat bagaimana mereka menulis chapter 2 ini. Ia sangat membantu. Okay, chapter 3, research method. Okay, ini adalah chapter yang terakhir yang kamu perlu sediakan semasa kamu membuat proposal. Research method sangat penting. Research method ialah menunjukkan ataupun menerangkan teknik-teknik yang akan kamu gunakan semasa kamu membuat kajian yang kamu cadangkan. So, tengok kat sini. The purpose of the chapter is to tell readers or to explain to readers the techniques to be used to achieve the objective of your study. And then, this research method chapter contains 2 main sections. Data collection method and data analysis method. Bila kamu buat satu kajian, kamu perlukan data. So, data itu akan dikutip dan juga akan dianalisis. Okay, so tengok kat the right side of the slide. The minimum to be written for the research method chapter adalah seperti berikut. Yang pertama, dalam chapter 3 ni, perkara pertama yang kamu kena tulis ialah research hypothesis. Kebanyakan research ataupun final year project yang dibuat ada hypothesis. So, jika kajian kamu ada hypothesis, boleh kamu tuliskan hypothesis itu sebagai section pertama dalam chapter 3. So, ada juga sesetengah lecturer ataupun penyelia yang mahu kamu tulis the hypothesis ini di section akhir dalam chapter 2. Itu pun boleh juga. Ini bergantung kepada format yang diterima oleh lecturer ataupun supervisor. Tapi pada saya, biasanya saya minta student tulis the research hypothesis sebagai section pertama dalam chapter 3. So, perkara kedua yang kamu kena tulis dalam research method chapter ialah tentang data collection. Seperti saya sebutkan tadi, bila kamu nak buat kajian, kamu kena collect data. So, jika kajian kamu dalam berkaitan dengan going concern opinion, so kamu kena collect data tentang going concern opinion. Dan data ini hanya ada ataupun boleh didapati dalam company's annual report. So dalam section data collection ni, ada 2 perkara utama yang kamu kena jelaskan. Yang pertama ialah source of data. So, nanti kamu akan belajar bahawa dalam membuat kajian ada 2 sources of data. Yang pertama, primary source. Yang kedua ialah secondary source. So, kamu boleh pilih ataupun kamu kena tetapkan apakah jenis data yang relevan untuk kajian kamu. Dalam bidang perikanan, dalam bidang yang saya, kalau saya buat kajian tentang going concern opinion, saya akan guna secondary data yang saya dapatkan daripada company's annual report. Ada sesetengah kajian dalam bidang perikanan menggunakan primary data. Mereka menggunakan interview, ataupun ada juga yang menggunakan questionnaire untuk collect data. So, jenis data ini dipanggil primary data. And then, perkara ataupun section ketiga yang mesti ada dalam chapter 3 research method ialah data analysis. Data analysis ni, dalam section ini kamu kena terangkan apakah jenis statistik yang kamu gunakan untuk menguji hubungan di antara dependent variable dan independent variable kamu. Ada banyak jenis statistik yang boleh digunakan. Yang paling simple sekali ialah statistik seperti chi-square test ataupun t-test. Itu yang paling simple.
Ada juga statistik yang saya rasa sederhana. Seperti multiple regression contohnya, sederhana. Ada statistik yang lebih advance seperti structural equation modeling dan banyak lagi lah. So selalunya di peringkat bachelor, yang biasa saya tengok adalah student gunakan chi-square, t-test, multiple regression boleh, ataupun logistic regression acceptable. Tak perlu terlampau kompleks. Sederhana, statistik yang sederhana adalah cukup untuk level bachelor degree. Okey, itu saja saya rasa yang saya dapat kongsikan. Seperti yang saya bagi tahu dalam video sebelum ini, kamu belajar sedikit melalui pembacaan dan lecture, tetapi kamu akan belajar lebih banyak. Yang paling banyak sekali ialah bila kamu buat proposal dan juga FYP nanti. Ada cara lain untuk kamu faham tentang cara membuat proposal dan FYP. Hanya satu cara saja, iaitu kamu tulis, hantar kepada penyelia, dapatkan komen ataupun feedback, kemudian kamu buat improvement, kemudian kamu hantar lagi sampailah dia proposal ataupun FYP kamu mencapai tahap boleh diterima ataupun boleh diluluskan. Okey, saya cadangkan kamu subscribe channel ini kerana kamu boleh, dalam channel YouTube saya ni, saya akan share beberapa lagi video berkaitan dengan final year project. Kemudian kamu boleh berkomunikasi dengan saya melalui ruang komen video ini.